Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia. Apa khabar semua anda-anda kenalan muka buku kan. So hari ni ikutkan kita bersiar lagi, berjumpa lagi, muka sama kan, nama sama, wajah sama kan. So kita bersiar atas talian secara online, secara alam maya untuk berkongsi sedikitlah ilmu-ilmu yang ada supaya kita sama-sama amal dan praktis lah. Yang kata hari ni ilmu tanpa amal jadi amalan kan. So jika kita amalkan, dia akan jadi apa, bermanfaat lah kita satu hari akan datang. Okay, so sebersikit saya kenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Zamri, daripada penaja kita Prudential dan Prudential BXN Takaful kan. Ikutkan hari ni dah 1 bulan 6, bulan baru, bulan baru pada tahun 2020 itu Jun lah. Ikutkan semalam dah penutup untuk Mei, ataupun kita dah habis sampai kuarter 2 kan, untuk penujung lah kuarter 2 supaya kita sedar hari ni kita dah kat mana kan. So buat sikit sound check, jika suara saya ada jelas ke kan, mungkin suara tak jelas ke, lain okey ke, wajah nampak ke kan, wajah hitam saya nampak ke. So jika nampak boleh tulis komen kan, supaya komen ni membantu kita terus ke depan lah kan. So okay, boleh tulis komen, tulis like ke apa ke kan, supaya benda ni membantu kita lah. Okay, okay, terima kasih yang menonton, terima kasih yang hantar thumb up. So sama-sama kita berkongsi manfaat hari ni kan. Ikutkan hari ni dengan manfaat ni lah kita akan rasa kita akan ke depan. Sebab apa, kita ada guna ilmu ni, kita akan ke depan lah. Okay, so terima kasih yang sudi menonton. Terima kasih kepada sahabat saya, terima kasih kepada sahabat perjuangan saya Azraf Pemburu Impian yang tak henti-henti memberi sokongan hingga sampai hari ni lah kan. Apa dia ada, insyaAllah kita sama-sama, sebab apa, manfaat yang sama diguna pakai kan. Okay, kalau suara saya dah okey, terbaik bosku. Okay, terima kasih sudi atas sokongan, terima kasih sudi komen kan. So minta share lah. Kalau dah share tu saya rasa bangga lah. Sebab apa, kemungkinan orang yang jauh daripada kita ni tak dapat manfaat ni. So jika kita kongsi kan, kita renungkan, bila renungkan kita dapat mungkin boleh diamalkan, dan sekali kita guna pula ilmu tu. So jika ilmu digunakan, kita jadi ilmuwan lah. Bila ilmuwan ni, insyaAllah orang kata kita tahu baik buruknya jika kita lakukan sesuatu tu. Okay, kalau suara dah okey, audio dah okey, komen pun dah banyak, suara jelas, cantik, terima kasih atas sokongan. Okay, kepada yang menonton ni, mungkin ada yang jauh daripada sini, mungkin kita berjumpa secara new normal dalam maya, kita jumpa atas talian. So jika anda di sebelah selatan ke, di belah utara ke, so boleh komen kan, boleh hantar love ke, boleh hantar terus share ke, supaya kita saling mengenali lah. Sebab apa, tajuk kita ni relate dengan kita punya perkongsian hari ni lah. So relate kita hari ni lebih kepada apa itu brand ataupun jenama bahasa Melayunya kan. So saya percaya jika kita ada nama, maksudnya orang akan kenal kita. Contoh masuk hari ni, mungkin orang tak kenal saya, ataupun mungkin anda kat dalam sosial media ni mungkin dah gah dah suara on the way ke utara. InsyaAllah minta lain tu sampai-sampailah, suara sampai. Okay, share. Okay, terima kasih pada Farina Abdul Talib, antara sahabat saya yang bergelar title mak. Bila seorang title mak ni, dia punya imunisasi tu dia tinggi ke arah untuk bagi nasihat. So saya nak dengar nasihat mak kita ni. Sebab apa, dia lah orang yang ke depan dulu. So salah seorangnya antara kita ni, Farina Abdul Talib, mak Takaful, seorang ahli hadis lah. So terima kasih mak Takaful, sudi like, sudi komen, sudi share. So insyaAllah saya percaya jika kita share hari ni, kita dah menyampaikan satu kata, walaupun sekecil-sekecil like button saja, like tu, ataupun macam hari ni Azraf Pemburu Impian telah hantar banyak like ni, maksudnya dia buat satu sikit pengorbanan. Pengorbanan mungkin kita tak kenal, tapi benda tu mungkin dapat kemudahan di belakang hari. Sebab apa, hari ni kita membantu orang, Allah akan bantu kita. Okay, so kalau semua dah ready, so saya nak kongsi 4 ataupun 5 tips lah. 5 tips supaya orang kenal kita, ataupun kenapa brand itu penting. Boleh? Okay, kalau okay, saya mulakan dengan bismillah. Okay, bagi yang belum kenali saya kenalkan sekali diri saya Muhammad Zamri, daripada penaja kita orang Prudential dan Prudential BXN. Hari ni saya ke depan ni sebab apa, branding tu lah. So hari ni saya ke depan pun sebab branding diri saya. So
Kalau ikutkan bahasa mudah faham, saya percaya audiens hari ni ataupun yang menonton ni semua tahu dah kenapa branding itu penting, ataupun apa itu brand. Sesuatu brand tu sebenarnya merujuk kepada apa benda yang ditawarkan lah. So sebab tu hari ni kalau bahasa bukunya, branding ni sebenarnya dia mewujudkan persepsi. Ataupun persepsi ni maksudnya persepsi diri kita. Mungkin kalau saya sebut nama saya Muhammad Zamri, bila kita tengok live ni, so okey ni budak ni Zamri kan, so ni orang dia mungkin berambut GI kan, mungkin hitam manis, so ni ciri-ciri, maksudnya kita dah tahu dah, orang akan tahu. Kan, terima kasih pada Annie Rahim yang menonton, terima kasih, selamat raya. Sempat lagi lah walaupun kita berjauhan, tapi kita jumpa alamat yang insyaAllah. Terima kasih sudi like, terima kasih sudi komen. So maksud saya tu, kita relate pada main topik tadi, branding. Kenapa brand tu penting untuk diri kita. Sampai hari ni kalau saya sebut nama saya, mungkin ada few kenalan muka buku yang kenal. Jika yang mungkin tak kenal, so kita nak kenalkan diri kita, mungkin kalau ikutkan bahasa faham, mudah faham, istilah branding, sebut branding tu maksud kita sebut nama diri kita. Sebut nama kita, baru orang akan terbayang, okey, budak ni ni nama dia. So wajah dia bila kita bayangkan, okey, macam ni rupanya. So one day dia akan ingat kita satu benda yang bagus lah. Terima kasih pada yang dah like. Terima kasih pada Normala sudi menonton walaupun di Johor, kan. So ini sama kakak lah. So selamat hari kak, kan. So stay safe di Johor Bahru, kan. Harapkan keluarga pastikan dalam keadaan selamat insyaAllah. So kalau tak ada harah, orang kata dengar-dengar kerajaan dah bagi kelonggaran untuk balik kampung. So sebenarnya ada peluang lah untuk orang kata berjabat salam, mengunjung kata orang tua. So itulah tujuan objektif kita. Okay, so back pada tadi, kalau kita dah, orang dah kenal kita, nama kita, so orang akan terfikir, okey ni budak ni. So maksud sama juga macam tadilah, kita relate pada branding, ataupun brand jenama. So jika bahasa bukunya, dia tengok persepsi kita lah, ataupun mewujudkan ataupun meletakkan kita kepada suatu benda yang jadi ingatan. Maksud bila jadi ingatan ni, orang akan ingat kita lah. Contoh macam hari ni kita sebut benda A tu, so orang akan ingat A tu macam mana ciri-ciri dia. Contoh bahasa buku lah, ataupun maksud apa itu branding. So antara banyak tips yang boleh dikongsi, tapi saya nak conclude 4 atau 5 lah. Antaranya, first kali, sebenarnya branding ni sebenarnya membezakan kita. Maksud saya nombor 1, kalau untuk makluman perkongsian ni, branding sebenarnya membezakan kita dengan pesaing. Setuju tak? Mungkin hari ni kita ramai kenalan kat Facebook kan. So saya percaya setiap Facebook tu ataupun setiap kenalan muka buku ni ada jenama yang unik. Contoh macam hari ni saya sebut balik, so yang first, orang pertama yang like saya ni Azraf Pemburu Impian. Kenapa nak letak nama Pemburu Impian? Kemungkinan pemburu impian tu satu benda yang unik ataupun membezakan orang lain. So bila kita sebut Azraf Pemburu Impian, so orang akan kenal, okey, macam mana ciri-ciri dia, adakah handsome, adakah macam mana wajah dia, umur berapa. Dia contoh membezakan kita dengan orang lain. Sebab tu hari ni brand ni sangat penting. Kan contoh hari ni kita tengok kalau dari segi branding lain, contoh macam dari segi pemakanan, contoh McDonald. Kalau kita sebut McDonald, saya percaya semua bermain pemikiran burger lah, ataupun ayam burger, ataupun benda-benda yang berkait rapat dengan McDonald. Sebab tu hari ni kalau kita sebut benda tu ke arah membezakan kita dengan pesaing. So bila kita dapat perbezaan daripada pelanggan kita, so orang akan mudah kenal kita. Sebab apa? Dengan nama ni lah, asas dia. Itu nombor 1 lah. Okay? Nombor 2, sebenarnya brand ni juga dapat membina asas pelanggan. Maksud saya membina asas pelanggan ni sebenarnya dia membina kita kepada kesetiaan. Kan? Contoh macam ni. Kalau kita dah kenal orang tu, so kita akan eratkan lagi silaturahim. Contoh macam sini mungkin saya dah kenal contoh Aini Rahim contoh. So sebelum ni saya pernah jumpa dia, so tak saya dia salah seorang kawan saya sekolah lama. So sebenarnya kalau saya sebut nama dia, so tak terfikir, okey, dulu mungkin kita pernah sekolah sama. So kat situ orang kata kita dah eratkan dulu punya hubungan tu, menyebabkan kita berfikir, okey, nama dia Aini Rahim. So automatik dia akan ingatkan kita asas, okey, macam mana kita ingat orang tu lah. Sebab tu hari ni branding kita sangat penting. Contoh nombor 2 tadi tu saya masukkan tadi, pelanggan kita punya asas supaya dia dapat kesetiaan. Contoh macam penaja punya branding hari ni, kalau ikutkan kita benchmark, kita isi medical card lah. So apa kelebihan medical card? Bila kita orang sebut medical card, kemungkinan berfikir kepala kita satu, kelebihan untuk dapat rawatan di hospital swasta, ataupun boleh meringankan beban di hospital swasta.
Banyaklah persepsi orang ataupun orang punya asas supaya bila sebut benda tu, so dia akan ingat okay, that's a persepsi daripada pelanggan tersebut. Ada kelebihan yang penting, kita kena tahu kenapa brand tu sangat penting lah. So nombor 3 kan yang paling paling kemuncak daripada kepentingan branding, sesuatu branding tu, bagaimana dia branding sebenarnya boleh membentuk kita kepada sesuatu. Contoh macam hari ni new normal kan. Okey, new normal ni benda yang satu pembaruan yang ketara kita buat. Okey, sebab apa? Sebabkan COVID-19 ataupun pandemik COVID-19. Benda tu hari ni pelanggan sebenarnya mengharapkan sesuatu dari kita ataupun keunikan. Mengharapkan sesuatu yang dapat membantu mereka daripada apa yang kita tawarkan. Contoh macam hari ni pandemik punya musim kan. So kalau ikutkan kita fikir sebut prudential ataupun Pru Yayasan Takaful ataupun medical card ataupun ibah takaful, maksud saya hari ni kemungkinan sebab daripada persepsi yang kita dah tawarkan, branding kita dah war-kuarkan, so benda tu akan berfikir kepada klien, minda klien ataupun pelanggan kita supaya okey, kalau aku perlu sakit ke, kat sini lah kata aku boleh dapat rawatan, kat mana aku dapat sumber-sumber treatment daripada branding tersebut. Sebab tu hari nombor 3 pentingnya macam mana kita kita memenuhi keperluan pelanggan. Sebab apa, dia relate dengan kita punya branding lah. Kalau klien ataupun pelanggan dah setia, dapat kesetiaan daripada keunikan kita punya perbezaan tadi, so insyaAllah dia akan kekal lama lah. Sebab tu branding sangat penting. So nombor 3. So nombor 4 kan, okay, sebelum masuk nombor 4, relate baliklah tadi yang kalau yang membezakan tadi. Untuk makluman, penaja kita Prudential hari ni ikutkan di Malaysia sudah 96 tahun. Kalau ikutkan angka dia 96 tahun tu sangat lama lah. Bila sangat lama maksudnya hari ni kita sebut angka 96 tahun memang sangat lama. Bila lama ni maksudnya dia dah jadi core ataupun dia jadi otai lah dekat Malaysia ni. So bila otai tu, terima kasih pada Nur Hafizah sudi menonton, sudi bagi like, terima kasih. So maksud saya, kalau kita cerita tadi pasal mana tadi? Sekejap. Okay, sorry. Prudential tadi kan. So ikutkan dah 96 tahun. Kalau ikutkan angka 96 tahun dah lama dekat Malaysia. Bila dah lama ni maksudnya dah stabil lah. Sebab tu hari ni bila kita ikutkan maklumat pendengar penonton semua, kita punya HQ hari ni terletak di ibu kota, di mana, di kawasan Tun Razak Exchange. Ikutkan first brand ataupun first company yang develop kita punya building untuk kawasan yang stabil ataupun kawasan yang tengah grow. Hari untuk makluman, kalau biasa yang area KL ni, Lembah Kelang, tahu lokasi TRX ni sangat tengah sibuk lah. Sebab apa? Tengah construction untuk grow naik. Macam mana sebelum ni KNCC, mungkin orang akan rasa KNCC tu sangat tempat yang sangat sesak, sebuk sebelum pembinaan KNCC. Tapi hari ni jadi gah di mata dunia. Sebab apa? Pemandangan yang cantik lah. So sebab tu hari Prudential lokasikan kita punya branding tu di tengah-tengah ibu kota, tempat yang tengah menaik menggunung, insyaAllah. Okay, terima kasih pada Rahman Ijoy, sahabat saya dulu. Terima kasih sudi menonton. So dari segi nama, Rahman Ijoy pun dah satu nama unik lah. Sebab tu hari ni orang ingat dia dari segi nama ataupun branding. Sebab tu hari ni relate rapat dengan apa yang kita buat hari ni lah. Okay, terima kasih. Minta share, minta like. Kalau perlu kan, belum bermanfaat pada orang lain, so minta share lah. Okay, so back tadi pada Prudential tadi. So Prudential dah berada 96 tahun kat Malaysia dan dah bertapak kita dekat antara first company ataupun brand yang pertama cipta lokasi dekat TRX. Tun Razak Exchange memang belum launch, tapi kami dah naik dah gah dah beroperasi daripada awal tahun sampai sekarang, alhamdulillah. Itulah yang kata menyebabkan kita perbezaan versus kepada pesaing lah. So supaya pelanggan hari ni boleh menilai perbezaan tu supaya bermanfaat untuk mereka. Okey, tu 4 perkara lah. So perkara yang kelima, tips yang kelima, yang paling penting sekali is keunikan. Keunikan lah orang kata sebenarnya akan membezakan ataupun melahirkan kita kehidupan yang berbeza. Contoh hari ni macam contoh keunikan apa yang boleh buatkan orang akan ingatkan kita. Sebab tu hari ni kalau ikutkan keunikan yang kita nampak ni sebenarnya dia jadi pengukur kemungkinan kita daripada sesuatu lah. Contoh macam hari ni kita create keunikan. Contoh macam hari ni saya dah create keunikan. Mungkin dulu orang tak pernah nampak saya sibuk dengan Facebook ataupun buat live ni. Sebenarnya saya nak timbulkan diri saya supaya
saya nampak unik. Mungkin orang dah biasa kenal saya, mungkin kau ni pemalu ke seorang yang biasa-biasa ke, tapi hari ni orang tengok, dia akan tengok, diri saya akan cerita keunikan diri sendiri. Mungkin dari segi macam perbualan saya atas talian, saya terpaksa juga sebab apa, new normal sebenarnya mengajar kita semua, saya percaya yang menonton ataupun yang mendengar ni dah ada satu pembelajaran baru. So hari ni kalau kita tak ada perubahan untuk diri kita, kita akan rasa, maaf cakap lah, kita akan ke belakang. Jika ke belakang tu, apa yang kita nak capai untuk sesuatu tu mungkin lambat lah, tapi kita follow environment ni, so wujudkan keunikan dari segi branding ke, dari segi diri kita ke, sebenarnya tu dia akan membantu kita ke depan lah. Sebab apa, orang hari ni suka menilai. So jika hari ni orang menilai pada keunikan, so kita dah ada benda tu. Sebab tu hari ni kita jadikanlah orang kata brand kita ni, nama kita ni sebagai satu keunikan. Okay, terima kasih yang sudi like, terima kasih minta share supaya orang kata ramai dapat manfaat ni. Orang kata sometimes manfaat ni kemungkinan mahal jika dibeli ataupun di hire untuk dapat, tapi hari ni benda ni percuma saya nak kongsi supaya saya jadikan amalan dan terus istiqomah untuk berkongsi, insyaAllah. Okay, last sekali daripada perkara yang di samping menjadi pembezaan, menjadi orang kata asas kesetiaan, lepas tu membuatkan kita pengaruh kepada brand. So last sekali ni sebenarnya ukuran pada brand kita hari ni sebenarnya dia meyakinkan kepada seseorang pelanggan lah. Kalau kita hari ni kita dah brand dah lama dalam bidang ni ataupun dalam Malaysia ni, so saya percaya orang akan rasa trust. Bila trust ni, diorang akan letak satu keyakinan dalam kita memiliki produk ataupun yang mereka inginkan lah. Sebab apa, paling penting sekali trust lah. Jika ada trust dalam sesuatu perhubungan tu, insyaAllah dia akan kekal selamanya. Sebab apa, paling penting jenama lah, asas dia. Orang kata barat mata air, mata air asas dia is brand. Salam perkenalan pun nama. So bila orang dah ingat kita, insyaAllah orang akan kekal dengan servis kita. Itu saja. Okay, dari segi pesanan penaja pula, itulah 5 perkara ataupun 6 perkara tadi. Minta sama-sama kita jadikan, orang kata terus committed lah kepada yang peniaga ataupun kepada yang nak meningkat ke depan. So sama-sama kita jadikan amalan 6 perkara tadi. Pertama, kita kena ada nama, sebab apa, nak membezakan. Kedua, kita nak wujudkan kesetiaan. Yang nombor 3, kita nak harapkan kita nak capai apa objektif pelanggan. Nombor 4, kita nak supaya brand kita ni berpengaruhi kepada pelanggan kita, supaya jika mereka memerlukan, so kita ada kita ada untuk bantu mereka. Last sekali tu, keunikan dan ukuran dia memang penting lah, kena ada brand yang betul lah. So pesanan penaja juga untuk brand kami, so kami still lagi, orang kata, sudah beroperasi macam biasa lah. Saya pun dah beroperasi macam biasa. So saya percaya ramai hari ni muka buku yang berniaga pun dah terus committed untuk terus memberi manfaat, offer yang terbaik kepada pelanggan mereka. So saya ucapkan tahniah kan, kita wujudkan new normal baru, still stay safe walaupun duduk rumah, tapi kita still lagi, orang kata, wira dan wirawati negara lah. Okay, okay. So bagi yang bekerja di luar tu, kena still lah follow SOP yang ditetapkan ataupun peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan, supaya kita dapat menghapuskan COVID-19 ataupun kita dapat putuskan rangkaian COVID-19 dengan cepat kan. Orang kata semua tak sabar dah, orang kata nak menunggu 9 Jun ikutkan tarikh keramat tu lah, kita sama ada di extend ataupun di sebaliknya. So kita sama doakan dan kita sama lawan, kita pasti menang, insyaAllah. Okay, penutup ataupun penghujung perkongsian ni, lebih kepada saya rasa anda yang mendengar menonton ni semua tahu ataupun kelebihan branding ni kan, kenapa brand ni penting. So kalau yang meniaga tu, anda kena create satu branding yang betul ataupun kena jujur lah dalam satu benda tu, supaya kita dapat sampai apa yang kita nak sampaikan dan klien pun meet dia punya expectation. Okay, branding sebenarnya baik adalah branding yang baik adalah satu strategi lah. Kalau kita ada branding yang baik, insyaAllah strategi kita tu akan membantu kita punya pelanggan. So jika pemasaran yang betul, insyaAllah ada satu branding yang terbaik lah kan. So siapa kita hari ni sebenarnya dia akan menentukan kita akan datang. Siapa kita hari ni dan siapa kawan kita hari ni, dia akan membentuk kita masa akan datang lah. So okay, so sebenarnya tak ada apa pun, saya pun dalam proses istiqomah untuk belajar dan terus lagi kan, supaya orang kata sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat pada yang lain. So kita biasakan yang betul dan betulkan yang biasa-biasalah. So semoga perkongsian hari ini sebenarnya membantu kita terus ke depan lah. So
sempat lagi saya ucapkan, hari ini dah hari ke-9 kita menyambut Syawal. So bagi yang masih bercuti tu, selamat Hari Raya, dan teruskan orang kata duduk rumah. Kalau yang bekerja di rumah, teruskan committed. Sebab apa, hari ni kalau dijangkakan berterusan sampai hujung tahun, so kita kena buat satu benda pembaharuan lah. Sebab tu new normal ni sangat diterapkan supaya kita terus ke depan kan. So hari ni pesanan penaja juga, bagi yang masih belum ada perlindungan, so bolehlah rancang awal supaya anda tak nak lah orang kata saya dengar kalau hari ni kos perubatan tu membebankan. So saya nak bantu anda hari ni sebenarnya, so bantu anda. Sebelum saya nak bantu anda bantu diri anda lah. Okey, itu saja setakat hari ni perkongsian, supaya perkongsian ni membantu anda yang mendengar, menonton. Terima kasih sekali lagi yang menonton, melihat dan sudi share ataupun sudi like. So sama-samalah kita terus committed untuk untuk dalam erti perkongsian lah kan. Kalau boleh if you want to go, orang kata nak dapatkan good fruit, so you mesti kena ada good root lah. So maksudnya ni kita nak dapatkan terbaik branding kita, so kita kena asal yang betul lah. Okay, so kepada pengguna ataupun kepada rakyat Malaysia yang menggunakan telefon, saya percaya anda ada info yang canggih. So why not hari ni Prudential nak bagi satu kelebihan jika anda jadi pengguna bantuan kewangan jika anda disahkan positif COVID-19 sebanyak RM1,000 jika anda positif. Dengan cara apa? Tak perlu pun sign up polisi, tapi dengan menggunakan info untuk muat turun aplikasi kami. So dalam aplikasi tu sangat membantu jika anda berjauhan dari hospital ke untuk dapat rawatan secara atas talian. So memang saya galakkan anda di luar sana, penonton yang melihat mendengar, so downloadlah aplikasi kami, aplikasi Pause. Benda tu boleh cari dekat, kalau pengguna iPhone boleh pergi dekat Apple Store, ataupun pada pengguna Android bolehlah pergi Google Store, cari Pause dan apply lah, supaya benda tu secara tak langsung kita Prudential ambil sahutan negara dengan menggunakan hashtag kita jaga Malaysia 2.0 untuk bantu rakyat Malaysia jika berdepan dengan COVID-19, mungkin dia terputus dari sumbangan income. So kat sini lah kata kami nak bantu anda dengan anda dalam keadaan berada lah, insya-Allah. So jika anda hari ni terpanggil, kenapa kami membantu anda, sebab apa kami sangat committed lah untuk anda. So saya company barisan-barisan Takaful hari ni sangat committed untuk bantu anda untuk dapatkan perlindungan. So bagi yang belum ada perlindungan tu, renung sekejap diri anda kan. Hari ni aku bekerja, so sampai bila aku nak kerja hari ni, adakah coverage company ku cukup ke tak. So jika tak cukup, kena tanya balik diri kita lah. So apa tindakan kita hari ni? Sebenarnya tindakan kita hari ni dia akan menentukan kita akan datang lah. Okay, so kepada yang meniaga tu, teruskanlah create branding yang bagus kan, yang kata yang unik, supaya dapat membezakan antara kita dengan lain. So kepada penjual takaful di luar sana, jom kita teruskan committed. Sebab apa, hari ni rakyat Malaysia ramai lagi yang belum ada perlindungan. So why not hari ni kita kerja kuat kan, kita committed sikit, kalau boleh jadi ejen luar biasa untuk terus committed lah membantu mereka di luar sana. Okay, sebab waktu Zohor pun nak masuk, kita stop setakat hari ni. So kita akan jumpa lagi hari akan datang. Terima kasih yang sudi mendengar. Jangan lupa klik like button, klik button love dan button share, supaya bagi yang tak dapat sesi menonton ni dapat peluang lah mendengar sekali. Okey, itu saja. Assalamualaikum.